Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kami akan membentangkan perkawanan untuk aset pertanian iaitu menggunakan MPSAS 27 pertanian. Ini adalah ahli kumpulan kami yang terdiri daripada Sam Wei Eng, Khairul Nursa Dato' Jana Al-Husna binti Khairul Amin, Long Yu Bing, Henry Lim Kim Fuk dan yang terakhir Tan Ye Hong. Ini adalah isi kandungan. Kami memilih Kementerian Asas Pertanian dan Industri Asas Tani MOA. Di sini kami akan menceritakan pengenalan syarikat, pengenalan MPSAS 27, tata cara perkawanan MPSAS 27 iaitu pengiktirafan, pengukuran dan pendedahan. Saya Khairul Nursa Dato' Jana Al-Husna binti Khairul Amin, nombor menteri A162760. Kementerian Asas Pertanian dan Industri Asas Tani MOA berfungsi sebagai menggubal, merancang dan melaksanakan dasar strategi dan program pembangunan pertanian. Yang kedua, menilai, menyelaraskan dan memastikan pelaksanaan projek atau program pembangunan pertanian agromakanan. Yang ketiga, menjalankan R&D dan inovasi meningkatkan produktiviti dan daya saing sektor agromakanan. Yang kelima, menggalakkan pelaburan domestik dan asing dalam sektor agromakanan. Dan yang kelima, merangka dan melaksanakan rantaian pemasaran agromakanan yang cekap dan berkesan. Seterusnya, saya akan menceritakan tentang misi dan objektif. Yang pertama ialah misi MOA dan peneraju industri pertanian. Misi MOA pula ialah mentransformasikan sektor pertanian supaya menjadi sektor yang moden, dinamik dan kompetitif. Malaysia kompetitif menjadi pengeluar utama makanan dunia. Pertanian sebagai salah satu jentera pertumbuhan ekonomi Malaysia. Objektif MOA ialah meneraju proses-proses transformasi dan sektor pertanian terancang bersepadu dan menyeluruh berteraskan pengelembengan seluruh pemikiran dan tenaga organisasi ke arah pencapaian matlamat dasar agromakanan negara 2011-2020 DAN. Kementerian Asas Pertanian dan Industri Asas Tani MOA, jabatan yang terlibat di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani ialah jabatan yang diselenggarakan adalah bertindak secara langsung di bawah kementerian. Ini bermaksud penyata kewangan setiap jabatan akan disatukan di dalam penyata kewangan Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. Yang pertama ialah Jabatan Pertanian, kedua Jabatan Perkhidmatan Veteriner, ketiga Jabatan Perikanan dan yang keempat Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia. Seterusnya, jabatan yang disenaraikan adalah bertindak secara langsung di bawah agensi-agensi yang berkaitan dengan Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani MOA. Yang pertama, Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia. Yang kedua, Lembaga Pertubuhan Peladang. Yang ketiga, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan. Yang keempat, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia. Yang kelima, Lembaga Kemajuan Pertanian Muda. Yang keenam, Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia. Dan yang terakhir, yang ketujuh, Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu. Nama saya Long Yu Bing, nombor metrik A163272. Saya akan menerangkan tentang pengenalan. Objektif bagi topik ini adalah menerajui proses-proses transformasi dalam sektor pertanian terancang, bersepadu dan menyeluruh berteraskan pengembangan seluruh pemikiran dan tenaga organisasi ke arah pencapaian matlamat dasar agromakanan negara. Fungsi bagi Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani termasuk mengubah, merancang dan melaksanakan dasar, strategi dan program pembangunan pertanian, menilai, menyelaras dan memastikan pelaksanaan projek atau program pembangunan pertanian agromakanan, menjalankan R&D dan inovasi, meningkatkan produktiviti dan daya saing sektor agromakanan, menggalakkan pelaburan domestik dan asing dalam sektor agromakanan serta merangka dan melaksanakan rantaian pemasaran agromakanan yang cekap dan berkesan. MPSAS 27 menyatakan aset pertanian terdiri daripada aset biologi dan hasil pertanian dan aset biologi seperti tanaman dan anak ikan. Manakala MPSAS 12 menyatakan tentang inventory, iaitu hasil pertanian selepas tuaian adalah dikategorikan sebagai inventory. Seterusnya, perubahan sistem perikawanan. Bagi asas tunai ubah suai, mematuhi IPSAS perikawanan tunai, iktiraf dan rekod urus niaga apabila tunai diterima atau dibayar, ases tidak dipermodalkan dan liability tidak dilaporkan,
Perbelanjaan aset direkodkan sebagai belanja. Item seperti akaun belum terima tidak ditunjukkan dalam penyata kedudukan kewangan. Manakala bagi asas akuan adalah mematuhi IPSAS dan MPSAS dan mula pada 1 Januari 2018, iktiraf dan rekod urus niaga apabila ia berlaku, ases dipermodalkan dan liability diakaunkan, mengambil kira jangka hayat aset dan susun nilai ke atas aset, serta aset bernilai 2,000 ke atas akan diiktiraf sebagai aset. Perbezaan antara asas tunai diubahsuai dan asas akuan. Bagi pengiktirafan, asas tunai diubahsuai akan mengiktiraf dan merekod urus niaga apabila tunai diterima atau dibayar. Manakala bagi asas akuan adalah mengiktiraf dan merekod urus niaga dalam tempoh pelaporan di mana ia berlaku, tanpa mengambil kira bila tunai diterima atau dibayar. Fokus bagi asas tunai diubahsuai adalah hanya fokus kepada tunai dan tidak menyediakan maklumat mengenai aset, liability, equity, hasil dan belanja. Tetapi bagi asas akuan, lebih fokus kepada keseluruhan sumber dan menyediakan maklumat mengenai aset, liability, equity, hasil dan belanja. Dan ukuran prestasi kewangan bagi asas tunai diubahsuai akan menyediakan penilaian prestasi yang terhad. Tetapi asas akuan akan menyediakan ukuran prestasi kewangan dan agihan sumber yang lebih baik dan komprehensif. Saya Hamil Lim Kim Fuk. Saya akan menerangkan pengiktirafan. Bagi pengiktirafan aset pertanian, terdapat aset biologi, hasil pertanian dan produk selepas memproses hasil pertanian selepas tuanan. Contohnya, lembu akan menjadi susu sebagai hasil pertanian dan keju akan menjadikan sebagai produk selepas hasil pertanian selepas tuanan. Contoh yang kedua adalah tumbuhan. Akan menjadi kapas dalam hasil pertanian dan akan menjadi pakaian dalam produk selepas hasil pertanian selepas tuanan. Contoh yang terakhir adalah bili-bili. Dia akan menjadi bulu sebagai hasil pertanian dan akan menjadi kapet sebagai produk selepas memproses hasil pertanian selepas tuanan. Menurut MPSAS 27 Perangkam 13, entiti hendaklah mengiktiraf aset biologi atau hasil pertanian apabila entiti menggawat aset sebagai akibat daripada peristiwa lepas, kemungkinan berlaku manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan aset akan beralih ke entiti. Nilai saksama atau kos aset boleh diukur dengan pasti. Nilai saksama aset adalah berdasarkan lokasi dan keadaan semasa. Bagi perekodan untuk aset pertanian MOA. MOA menggunakan sistem 1GFMAS ini untuk merekodkan segala aset, perolehan serta pembayaran yang dibuat. Apabila berlaku pembayaran, mereka memasukkan ke dalam sistem e-perolehan yang dikawal oleh Kementerian Kewangan Malaysia dan data tersebut akan dijana kepada sistem 1GFMAS pada masa pembayaran. Dalam tempoh peralihan kepada perakaunan akuan, perekodan secara manual dibuat dan kos secara digunakan. MOA mengumpul data bagi aset pertanian sama ada aset biologi ataupun hasil pertanian yang jatuh dalam kategori 10 tahun dan ke bawah sahaja. Aset pertanian diberi tahun semasa. Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani akan pengiktirafkannya sebagai aset apabila nilainya adalah 2,000 dan ke atas. SPA ialah aplikasi yang dibangunkan untuk tujuan kawalan dan pemantauan aset bagi semua kementerian dan jabatan di Malaysia. Salam sejahtera, saya Tan Yi Hong, nombor matrik 163921. Sekarang saya akan membincangkan pengukuran aset pertanian. MPSAS 27 Perangkam 16 telah menyatakan bahawa aset biologi hendaklah pada awalnya diukur pada nilai saksama tolak kos untuk dijual. Nilai saksama tidak dapat diukur dengan pasti, perlu diukur pada kos. Biologi tersebut hendaklah diukur pada kos tolak apa-apa susut nilai terkumpul dan apa-apa kerugian penjejasan nilai terkumpul.
MPS SAS 27 Perangkang 18 juga menyatakan bahawa hasil pertanian yang dituai dari aset biologi entiti hendaklah diukur dengan nilai seksama tolak kos. Penentuan nilai seksama bagi aset biologi atau hasil pertanian dapat difasilitasi dengan mengumpulkan aset biologi atau hasil pertanian mengikut sifat-sifat penting seperti umur atau kualiti. MPS SAS 27 Perangkang 38 juga menyatakan bahawa entiti harus mendedahkan keuntungan atau kerugian agregat yang timbul dalam tempoh semasa pada pengisytiharaan awal aset biologi dan hasil pertanian dan dari perubahan dalam nilai seksama tolak kos untuk dituai aset biologi. MPS SAS 27 Perangkang 47 juga menyatakan bahawa entiti hendaklah mendedahkan kewujudan dan nilai bawaan aset biologi yang terhad serta nilai bawaan aset biologi yang dijadikan jaminan untuk liability. Kedua, sifat dan sekatan ke atas penggunaan entiti atau keupayaan untuk menjual aset biologi. Ketiga, jumlah komitmen untuk pembangunan atau pemolehan aset biologi. Strategi pengurusan risiko kewangan yang berkaitan dengan aktiviti pertanian. Akhirnya, MPS SAS 27 Perangkang 49 juga menyatakan bahawa nilai seksama tolak kos untuk dijual aset biologi boleh diubah. Kedua, pendedahan berasingan untuk perubahan fizikal dan harga amal berguna dalam menilaikan prestasi masa. Ketiga, dalam kes sedemikian, entiti dilakukan untuk mendedahkan amal perubahan dalam nilai seksama tolak kos untuk dijual termasuk kelebihan atau defisit akibat perubahan fizikal dan perubahan harga. Selamat petang, nama saya Samuel Eun. Saya akan membuat pembentangan dalam bahagian pendedahan. Dalam bahagian pendedahan ini dibagi kepada dua bahagian, iaitu pendedahan umum dan juga pendedahan tambahan untuk aset biologi jika nilai sessamanya tidak boleh diukur dengan pasti. Dalam bahagian pendedahan umum, ia telah melakukan perbandingan antara aset biologi guna habis dengan aset biologi penghasil. Aset biologi guna habis merupakan aset yang dipegang untuk dituai sebagai keluaran pertanian atau dijual atau diedarkan tanpa charge atau dengan charge yang nominal sebagai aset biologi. Contoh biologi guna habis ialah haiwan dan tumbuh-tumbuhan untuk kegunaan sekali, ternakan yang dirancang untuk penghasilan daging atau ternakan yang dipelihara untuk jualan, ataupun ikan di kawasan ternakan, tanaman seperti jagung dan gandum, pokok-pokok yang ditanam untuk kayu. Manakala bagi aset biologi penghasil merupakan aset biologi yang digunakan berulang-ulang kali untuk atau berterusan selama lebih daripada 1 tahun dalam aktiviti pertanian. Aset biologi penghasil bukan keluaran pertanian tetapi lebih kepada penjanaan semula sendiri. Contohnya, stok pembiakan termasuk ikan dan ayam, ternakan yang menghasilkan susu dan biri-biri atau haiwan lain yang digunakan untuk pengeluaran bulu, pokok-pokok anggur dan juga pokok renek yang ditanam untuk buah-buahan. Seterusnya, ia juga membuat perbandingan antara aset biologi matang dengan aset biologi belum matang. Aset biologi matang merupakan aset yang telah mencapai spesifikasi boleh dituaikan untuk aset biologi guna habis ataupun dapat mengekalkan hasil tuai biasa bagi aset biologi penghasil. Bagi aset biologi belum matang, ia merupakan aset yang belum lagi mencapai spesifikasi boleh tuai. Pendedahan berasingan perubahan fizikal dan harga adalah berguna dalam menilai prestasi tempoh semasa dan juga prospek masa depan, terutamanya apabila terdapat satu kitaran pengeluaran lebih daripada 1 tahun. Transformasi biologi menghasilkan beberapa jenis perubahan fizikal, iaitu pertumbuhan, pemerosotan, pengeluaran dan juga pembiakan. Setiap daripadanya boleh diperhati dan diukur. Setiap perubahan fizikal tersebut mempunyai hubungan langsung dengan manfaat ekonomi, masa hadapan atau potensi perkhidmatan. Perubahan dalam nilai seksama aset biologi yang disebabkan oleh penuai juga merupakan perubahan fizikal. Aktiviti pertanian sering didedahkan kepada risiko iklim, penyakit dan juga risiko alam yang lain. Sekiranya berlaku peristiwa yang menimbulkan item yang material bagi hasil atau belanja, sifat dan jumlah item tersebut didedahkan mengikut MPSAS 1. Contoh peristiwa termasuk wabak penyakit mudarat, banjir kemarau atau frost yang teruk dan wabak serangga. Seterusnya, kita akan melihat dalam bahagian kedua iaitu pendedahan tambahan untuk aset biologi jika nilai sesamanya tidak boleh diukur dengan pasti.
Sekiranya entiti mengukur aset biologi pada kos tolak apa-apa kerugian susun nilai terkumpul dan apa-apa kerugian penjejasan terkumpul pada akhir tempoh, maka entiti hendaklah mendedahkan perkara tersebut untuk aset biologi tersebut, iaitu pelihara tentang aset biologi tersebut, penjelasan tentang sebab nilai sesama tidak boleh diukur dengan pasti. Entiti juga perlu membuat pendedahan terhadap kaedah susun nilai yang digunakan serta usia guna atau kaedah susun nilai yang digunakan. Jika boleh, jumlah anggaran yang berkemungkinan besar terletaknya nilai sesama. Akhirnya, amal bawaan kasar dan juga susun nilai terkumpul pada awal dan juga akhir tempoh tersebut juga harus didedahkan. Selain itu, penyesuaian tersebut hendaklah termasuk amal yang berikut, termasuk lebihan atau kurangan yang berkaitan dengan aset biologi, iaitu A. Kerugian penjejasan, B. Penarikbalikan kerugian penjejasan dan juga C. Susun nilai. Jika nilai sesama aset biologi yang diukur sebelumnya pada kos tolak apa-apa kerugian susun nilai terkumpul dan apa-apa kerugian penjejasan terkumpul boleh diukur dengan pasti dalam tempoh semasa, entiti hendaklah mendedahkan perkara berikut untuk aset biologi itu, iaitu pelihara tentang aset biologi tersebut, penjelasan tentang sebab nilai sesama boleh ukur dengan pasti, dan akhirnya ialah kesan perubahan itu. Rumusan bagi topik ini adalah pertukaran kepada sistem perakaunan asas akron pada 1 Januari 2018 dan perbezaan antara sistem asas tunai diubah suai dan asas akron. Sekian, terima kasih.